لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama berada di sini. Dan insya-Allah malam ini kita akan bergerak kepada satu lagi figure ataupun personality di kalangan nabi-nabi ataupun rasul-rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kalau bulan sebelum ini kita membicarakan tentang Nabi Allah Nuh alaihi salam, dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung kepada Nabi, Rasul dan utusan yang seterusnya, iaitu merujuk kepada Nabi Allah Hud alaihi salam. Malam ni kita nak bercerita, malam ni kita nak berkuliah, kita nak berceramah tentang Nabi Allah Hud alaihi salam. Kalau kita lihat kepada fakta-fakta sejarah, sama ada kita mengambil perkiraannya dari sudut dasar ataupun asas kita, iaitu rujukan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Seterusnya mengambil perkiraan daripada kitab-kitab sebelum ini, sama ada Taurat ataupun Injil, dan juga kitab-kitab sejarah yang dihasilkan oleh ulama-ulama besar Islam, cendekiawan-cendekiawan besar Islam, untuk dapat kita memaparkan satu kerangka ataupun framework yang lebih luas lagi tentang kisah-kisah dan sejarah-sejarah terutamanya para nabi dan para rasul. Nabi Hud alaihi salam adalah nabi mengikut urutan adalah yang keempat, sebagaimana banyak kisah-kisah Hud dinyatakan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Nabi Hud alaihi salam kalau ikut nasab, salasilah ataupun keturunan, beliau adalah Hud bin Abdullah bin Rabah bin Al-Khulud bin Ad, yang mana Ad ini terkenal ataupun sinonim dengan satu panggilan kepada kaum, iaitu kaum Nabi Hud alaihi salam. Ad bin Ash. Selain daripada Ash, ada juga nama lain iaitu Aux. Ash ataupun Aux bin Iram ataupun Aram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Ini bermaksud salasilah ataupun jalur keturunan Nabi Allah Hud alaihi salam sampai sanad dia, sampai salasilah dia kepada nabi sebelum ini, iaitu Nabi Hud alaihi salam. Dan kalau kita nak memperpanjangkan kembali ataupun nak mengingati kembali, Nuh alaihi salam bin Lami', Lami' bin Metushaleh,
Metusaleh bin Idris alaihi salam, Idris bin Yarid, Yarid bin Mahlil, Mahlil bin Qainan, Qainan bin Anush, Anush bin Shis, Shis bin Adam alaihi salam. Apapun malam ini salah silah kita hanya ambil sampai kepada Nabi Allah Nuh. Kalau kurang pasti atau kurang terang, saya cuba ulang sekali lagi. Hud bin Abdullah, Abdullah bin Rabah, Rabah bin Al-Khulud, Al-Khulud bin Ad, Ad bin Ash ataupun Auq, Auq bin Aram ataupun Iram, Iram bin Sam, Sam bin Nuh. Perkiraan period ataupun jangka waktu hayat kehidupan Nabi Allah Nuh ialah di antara tahun 2450 hingga 2320 sebelum Masihi. 2450 hingga 2320 sebelum Masihi mengikut perkiraan ahli-ahli sejarah. Dan ini mendatangkan satu maklumat ataupun informasi kepada kita, Nabi Nuh hidup sekitar usia dia sampai 130 tahun. 130 tahun. Dan Nabi Nuh alaihi salam ini diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu kaum yang diberi namanya oleh Allah dalam Al-Quran sebagai kaum yang bernama Ad. Ad ini mendiami satu kawasan, Ad ini mendiami satu lembah yang dinamakan sebagai Al-Ahqaf. Dalam Al-Quran ada satu surah nama surah Al-Ahqaf. Baik, itu nama lembah yang didiami oleh umat-umat Nabi Allah Hud alaihi salam, iaitu kaum Ad. Nabi Hud sendiri wafat di sebelah timur Hadramaut, di mana Hadramaut sekarang berada dalam wilayah negara Yaman. Kalau kita berkesempatan, ada peluang, rezeki yang diberikan oleh Allah, berkunjunglah ke negara Yaman. Di sana ada satu daerah yang bernama Hadramaut. Di sebelah timurnya, di situnya ada makam ataupun perkuburan Nabi Allah Hud alaihi salam. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh tentang Nabi Allah Hud, saya ingin mengembalikan semula ingatan kita kepada sejarah yang lebih lama dan lebih lampau, terutama untuk dikaitkan Nabi Allah Hud ini dengan sejarah besar kemunculan bangsa-bangsa Arab. Kalau kita tengok Jazirah Arab yang kita panggil dalam bahasa Melayu sebagai Kepulauan Arab, Jazirah Arab ini memang luas terbentang. Walaupun peratusan yang besar, Jazirah Arab ini diliputi oleh sebahagian besar padang pasir, bukit-bukit dan gunung-gunung yang berbatu. Adalah suatu kawasan yang kita kira sebagai didiami oleh manusia-manusia yang mempunyai hati yang cekal, manusia-manusia yang mempunyai semangat wajar yang tinggi. Kalau ikut perkiraan keluasan yang telah direkodkan oleh ulama-ulama terdahulu tentang Jazirah Arab ini, keluasan sebenar yang pernah direkod ialah luas dia 1.100.000 batu persegi. 1.100.000 batu persegi. Ini bersamaan dengan 126.000 farsakh. Dan dia juga bersamaan dengan 3.156.558 kilometer persegi. Baik. Pertama, kalau kita nak ambil keluasan dia mengikut perkiraan batu, 1.100.000 batu. Kalau nak ambil ikut kiraan farsakh, 126.000 farsakh. Kalau nak ambil kiraan kilometer, 3.156.558 kilometer. Kalau sebut batu, kita sentiasa pernah dengar. Kalau sebut kilometer, kita pun pernah dengar. Tapi pernah tak dengar keluasan tentang farsakh.
Farsakh kiraan yang paling mudah, 1 farsakh bersamaan dengan 8 kilometer kita sekarang. 1 farsakh bersamaan dengan 8 kilometer. Dan di dalam keluasan tanah Jazirah Arab ini, 1/3 keluasan dia memang banyak dipenuhi oleh padang-padang pasir dan gunung-gunung serta batu-batu yang besar. Dan pernah juga direkodkan dalam fakta sejarah, sekian banyak bukit-bukit dan gunung yang terdapat di Jazirah Arab, antara yang paling besar dan paling tinggi dinamakan sebagai Jabal As-Sarat. Nama dia Bukit As-Sarat. Hak ni pernah direkodkan ditemui yang paling besar dan paling tinggi. Manakala padang pasir yang paling terkenal dinamakan sebagai Ar-Rub'ul Khali ataupun juga disebut Ar-Rabi'ul Khali. Sekarang kita perlu lihat apakah wilayah-wilayah yang ada, apakah wilayah-wilayah yang wujud sejak zaman dahulu kala yang mendiami permukaan padang pasir Jazirah Arab ini. Dalam fakta sejarah mengikut kitab-kitab yang dikemukakan oleh cendekiawan-cendekiawan Islam, Jazirah Arab dahulu terbahagi kepada 8 wilayah yang besar. 8 wilayah yang besar. Wilayah yang pertama dinamakan sebagai Hijaz. Wilayah pertama dinamakan sebagai Hijaz. Manakala wilayah yang kedua dinamakan sebagai Yaman. Yaman. Yang ketiga dinamakan sebagai Hadramaut. Wilayah Hadramaut. Walaupun hari ini Hadramaut dah masuk dalam wilayah negara Yaman. Yang keempat ialah satu wilayah yang bernama Muhrah. Muhrah. Yang kelima ialah wilayah yang bernama Oman. Hari ini pun masih wujud lagi satu negara yang dinamakan sebagai Oman yang menjadi jiran sempadan geografi bagi negara Yaman. Yang keenam ialah Al-Hasad. Al-Hasad. Yang ketujuh ialah An-Najat. Najat yang sebagaimana berkaitan dengan hadis Rasulullah yang mengatakan bahawa nanti di kota Najas ini akan muncul 2 tanduk syaitan. Rasulullah pernah sebut tentang suatu tempat yang bernama Najat. Manakala yang terakhir ialah wilayah Al-Ahqaf. Wilayah terakhir daripada 8 wilayah Jazirah Arab inilah yang ada hubungan, yang ada connection, yang ada keterkaitan dengan kisah Nabi dan Rasul malam ini, iaitu Nabi Allah Hud alaihi salam. Hubungan ini dari sudut nama tempat Ahqaf tadi adalah suatu kawasan lembah yang pernah didiami oleh umat Nabi Hud yang dinamakan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai kaum Ad. Baik, sebenarnya bangsa-bangsa inilah yang dikatakan sebagai bangsa-bangsa Arab kuno. Di kawasan-kawasan inilah lahirnya bangsa-bangsa Arab kuno. Dan kita perlu mengetahui suatu benda, bahawa bangsa Arab ini terhasil daripada bangsa Semit. Bangsa Semit ini sebagai sebutan. Sebenarnya kalimah ataupun perkataan Semit itu berasal daripada nama anak Nabi Nuh, iaitu Sam tadi. Kalimah Semit ni berasal daripada nama Sam yang banyak menghasilkan keturunan-keturunan dan jalur-jalur daripada keturunan bangsa Arab. Contoh, selepas berlaku banjir besar Nabi Allah Nuh alaihi salam, dan bila sampai dan tiba waktunya pendaratan kapal ataupun bahtera Nabi Nuh, keluarlah bahtera. Daripada bahtera tersebut Nabi Nuh dan anak-anak beliau serta pengikut-pengikutnya yang dikatakan dalam riwayat lebih kurang berjumlah 80 orang. Dan mereka mula mencari dan membina penempatan-penempatan baru. Dan Nabi Nuh alaihi salam telah menggariskan
di kalangan anak-anaknya, keturunan ni harus dan perlu bergerak ke arah mana, yang kumpulan ni harus dan perlu bergerak ke arah mana, yang mana anak ni atau keturunan ni harus dan perlu bergerak ke arah mana. Jadi kebanyakan keturunan-keturunan daripada keturunan Sam ini, mereka banyak mendirikan penempatan-penempatan kota-kota dan bangunan yang dahulu kalau mengikut sejarah kita namakan sebagai tamadun Mesopotamia. Ini awal bibit-bibit ketamadunan pertama yang direkodkan oleh sejarah selepas berlakunya peristiwa banjir besar Nabi Allah Nuh alaihi salam. Jadi daripada anak-anak Sam ini lahirnya contoh bangsa Babylon, bangsa Assyria yang banyak penempatan mereka ini di kawasan negara Iraq sekarang. Babylon, Assyria banyak menempatkan diri mereka di kawasan Iraq sekarang. Contoh bangsa Aram. Bangsa Aram banyak terdapat di kawasan wilayah Syam. Bangsa Aram banyak terdapat dalam wilayah negara Syam. Kemudian bangsa Ibir ataupun di kemudian hari kita sebut Ibrani. Dia berasal daripada kawasan wilayah Kan'an ataupun hari ini kita sebut sebagai Palestin. Ada juga bangsa Fonisia yang berasal daripada persisiran pantai Syam yang berhadapan dengan negara Lubnan. Adanya bangsa Fonisia. Begitu juga bangsa Habsyi daripada negara Abyssinia. Dulu nama dia Abyssinia. Kemudian dulu nama dia Habsyah. Hari ini nama dia Utopia, yang terkenal dengan sebutan negara siapa hak tolong Nabi dulu, hak melindungi sahabat-sahabat Nabi, 2 kali hijrah ke sana, Raja An-Najasyi. Begitu juga kemudian lahirnya bangsa-bangsa Arab di kepulauan Arab yang kita namakan sebagai Jazirah Al-Arabiyah yang kita kemukakan pada awal tadi. Baik, bila sebut keturunan bangsa Arab, malam ni saya akan cuba kupas walaupun mungkin dalam bentuk dan keadaan yang lebih terhad. Sebenarnya bangsa-bangsa Arab yang paling tua, bangsa-bangsa Arab yang paling kuno dulu terbahagi kepada 3 kumpulan. Terbahagi kepada 3 kategori. Yang pertama disebut sebagai Arab Al-Araba. Arab Al-Araba. Yang kedua disebut sebagai Arab Al-Aribah. Arab Al-Aribah, manakala yang terakhir dan ketiga disebut sebagai nama Arab Al-Musta'rabah. Pertama Al-Araba, yang kedua Al-Aribah, yang ketiga Al-Musta'rabah. Baik, kita akan cuba hurai satu demi satu walaupun dalam ruang lingkup yang lebih terhad. Pertama, Arab yang paling kuno dan paling tua yang direkodkan dalam fakta-fakta sejarah ialah Arab Al-Arabah. Selain daripada nama ni, kalau di antara hadirin hadirat muslimin muslimat saudara-saudari bertemu dalam mana-mana kitab, bertemu dalam mana-mana buku, bertemu mana-mana penulisan jurnal, artikel dan sebagainya dengan satu nama lain iaitu Arab Al-Ba'idah. Ustaz cerita semalam Aribah, Musta'rabah, tiba-tiba jumpa dalam penulisan ni Arab Al-Ba'idah. Arab Al-Ba'idah merupakan nama lain bagi Arab yang pertama Al-Arabah ni. Ba'idah bermaksud jauh. Kerana kumpulan ini adalah kumpulan yang telah pupus, kumpulan yang sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bawahnya 2 kaum terbesar. Pertama, Nabi hak kita nak cerita malam ni, kaum Ad yang pertama dah dihapuskan oleh Allah, dihancurkan, dibinasakan, dimusnahkan oleh Allah menerusi bala yang diturunkan kepada mereka akibat pengingkaran dan penentangan terhadap dakwah Nabi Allah Hud alaihi salam. Anak beranak dia, adik-beradik dia ialah kaum Samud, kaum nabinya Saleh alaihi salam.
Juga dua-dua kaum ni adalah kaum terbesar daripada Arab Al-Araba. Walaupun demikian, sebenarnya kategori ini mengandungi 9 kumpulan. Yang pertama, nama dia Ad. Ada keterkaitan dengan Nabi Nuh malam ni. Yang kedua, nama dia Samud. Yang Allah cerita dalam Quran ada hubungan, ada connection, ada keterkaitan dengan Nabi Allah Saleh alaihi salam. Yang ketiga, nama dia ialah Amim. Yang ketiga, nama dia Amim. Yang keempat, nama dia Amil. Tadi Amim, yang ni Amil. Yang kelima, nama dia Tosam. Yang keenam, nama dia Jadis. Yang ketujuh, nama dia Imlik. Yang ke-8, nama dia Jurhum Ula. Dan yang ke-9 ialah Wabar. Jadi kita ada Ad, kita ada Samud, kita ada Amim, kita ada Amil, kita ada Tosam, kita ada Jadis, kita ada Imlik, kita ada Jurhum Ula, kita ada Wabar. Jadi inilah 9 kelompok bani ataupun bangsa daripada Arab pertama, Arab kuno yang dinamakan Arab Al-Araba ataupun Arab Al-Ba'idah. Baik, mereka pada awalnya menempatkan diri mereka di kawasan Babylon, di kawasan ketamadunan Sumeria. Tetapi di kemudian hari, yang ini mungkin adanya perselisihan faham. Banyak rekod-rekod yang dicatatkan tetapi hilang daripada kita sampai hari ini. Mereka banyak mendapat desakan daripada keturunan Nuh yang lain, iaitu keturunan Ham. Seolah-olah mereka dapat desakan, mungkin berlaku kesilap fahaman di antara Sam dengan Ham. Jadi atas desakan Ham, mereka mula menukar tempat mereka. Yang dulu mereka banyak mendiami kawasan-kawasan Mesopotamia, Sumeria, Assyria, Babylon. Akhirnya mereka berpindah ke arah selatan Jazirah Arabia. Jadi inilah kumpulan yang besar-besar mula melakukan penghijrahan. Dan akhirnya mereka menempatkan diri mereka di kawasan selatan Jazirah Arabia, yang kita namakan Hijaz, yang kita namakan Yaman, yang kita namakan Oman ataupun Ahqaf tadi, dalam 8 jenis tadi. Baik, kembali. Satu kelebihan yang Allah bagi kepada kaum Ad ialah Allah bagi tubuh mereka ni sedap-sedap. Allah bagi tubuh mereka ni besar-besar. Allah bagi tubuh mereka ni tough. Allah bagi mereka kekuatan. Allah bagi mereka perawakan. Allah bagi mereka perwatakan yang jauh lebih baik, jauh lebih menarik daripada umat sebelum ni, iaitu umat Nabi Allah Nuh alaihi salam. Bagaimana kita boleh ambil maklumat dan informasi ini? Kita boleh rujuk dalam surah Al-A'raf ayat 69. Rujuk surah Al-A'raf ayat 69. Di pertengahan ayat 69 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastatan fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Dalam surah Al-A'raf ayat 69, bukan ayat pertama daripada 69, ambil hak tengah tu bermula dengan wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Dan ingatlah ketika mana ja'alakum, kami menjadikan kamu khulafa, iaitu khalifah-khalifah, penguasa-penguasa ataupun pengganti-pengganti min ba'di qaumi Nuhin, selepas daripada kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam. Tang mana kita nak tahu mereka lebih hebat, mereka lebih besar, mereka lebih tough, mereka lebih menarik perawakan dan perwatakan dia? Pada ayat yang seterusnya, wazadakum fil khalqi bastatan, sesungguhnya Allah menambahkan kelebihan ke atas kamu fil khalqi,
dari sudut kejadiannya, dari sudut kekuatannya, bastatan, perawakannya menarik, perwatakannya menarik. Ini menunjukkan kepada kita ada kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Hud, iaitu Ad, berbanding dengan kaum sebelum ini, iaitu kaum Nabi Nuh alaihi salam, dari sudut kekuatan, perwatakan dan perawakan mereka. Fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah bahawa nikmat-nikmat ini yang diberi dan dianugerahkan oleh Allah kepada kamu, la'allakum tuflihun. Moga-moga kamu menjadi manusia-manusia yang berjaya ataupun manusia-manusia yang mendapat keberuntungan. Jadi inilah maklumat, inilah informasi. Bagaimana kumpulan ini dahulu adalah kumpulan yang besar-besar. Sebab itulah mereka sinonim sebagai pembina kota-kota, sebagai pembina benteng-benteng, sebagai pembina perindustrian-perindustrian, sebagai pembina irrigation. Tahu tak irrigation itu apa? Irrigation itu sumber saliran air. Maksudnya mereka dah ada satu sistem saliran perparitan yang mereka ambil sumber daripada sungai mungkin, tasik mungkin, mereka buat satu sistem perparitan untuk menyalirkan sumber air ini kepada hasil-hasil tanaman dan pertanian mereka. Maksudnya mereka dah sampai satu tahap kemajuan yang belum pernah dicapai dan belum pernah dirasai oleh mana-mana negeri sebelum ini. Baik, di kemudian hari, akhirnya kumpulan-kumpulan yang besar ini, yang Allah catat, yang Allah rekod pada kita, cuma ada 2 daripada 9. Kita sebut tadi, yang pertama kaum Ad, yang kedua kaum Samud. Manakala daripada Amin sampai Wabar tu kita hanya dapat sedikit information. Tak ada dalam Quran kecuali melalui buku-buku, kitab-kitab dan fakta-fakta sejarah. Tetapi dia punya maklumat amat-amatlah sedikit dan amat-amatlah terhad. Akhirnya di kemudian hari mereka dikalahkan oleh kaum Arab yang kedua. Kaum-kaum Arab Al-Arabah, hak sisa-sisa penghujung ni di kemudian hari dikalahkan oleh kaum Arab yang kedua, iaitu kaum Arab Al-Aribah, ataupun kita panggil Arab daripada bangsa yang seterusnya, bangsa yang kedua. Jadi kaum Ad tu adalah kaum Ad yang pertama. Kaum Ad pertama itulah yang diceritakan dalam Quran, yang dihancurkan, dimusnahkan dan dibalakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Baik, Arab mana yang mengalahkan mereka? Iaitu satu bangsa Arab daripada keturunan, nama apa agak-agak? Ya'rib bin Qahtan. Arab kedua ni nama dia Ya'rib bin Qahtan. Jadi lepas kekalahan ni, hilanglah keturunan-keturunan, habislah saki-baki keturunan Arab yang pertama tadi. Yang inilah dinamakan sebagai Arab Al-Baqiyah. Arab Al-Baqiyah ni bukan merujuk kepada Arab yang pertama. Arab Al-Baqiyah yang berbaki, yang tersisa, Arab yang kedua dan Arab yang ketiga. Kalau hari ini masih ada orang-orang Arab, maksudnya jalur salasilah sanad keturunan mereka hanya sampai kepada Arab Al-Aribah dan Arab Musta'rabah. Tak ada dah Arab-Arab hak kita panggil Al-Arabah tadi. Semuanya dah dilupuskan, dimusnahkan oleh Allah dan dikalahkan oleh Arab-Arab yang kedua tadi. Baik. Arab Al-Aribah didefinisikan sebagai bangsa Arab yang kedua daripada keturunan Jurhum bin Qahtan. Ustaz, hak mana satu ni? Tadi kata hak peralah yang pertama Ya'rib bin Qahtan. Tiba-tiba keluar nama Jurhum bin Qahtan. Jurhum bin Qahtan ini putera Abir ataupun Aibar.
Setengah riwayat kata, ada seorang ahli sejarah kata Abir atau Aibar ni nama lain bagi nama Nabi Allah Hud alaihi salam. Seorang saja, orang lain tak kata. Dia berpendapat, dia berpandangan Abir ataupun Aibar ni nama lain bagi Nabi Allah Hud. Mereka banyak mendiami kawasan Hijaz. Bila sebut Hijaz, Mekah termasuk dalam Hijaz, Madinah termasuk dalam Hijaz. Yang sebenarnya Arab-Arab ni lah di kemudian hari dinamakan Arab-Arab Al-Yamaniyah. Pasal apa mereka dipanggil Arab Al-Yamaniyah? Kerana tempat tumpah darah mereka ialah kawasan negara Yaman. Sebab mereka duduk di mana? Mereka duduk kawasan Ahqaf, mereka duduk kawasan Yamamah, mereka duduk kawasan Yaman tadi. Di kemudian hari Arab kedua ni dipanggil Arab Al-Yamaniyah. Bagaimana tadi tentang Ya'rib bin Qahtan dengan Jurhum bin Qahtan? Asalnya dikalahkan oleh Ya'rib bin Qahtan. Cerita macam ni. Ni baru cerita hak betul, hak sebenar. Sebenarnya Arab-Arab Al-Aribah ini, keturunan mereka bermula daripada seseorang yang bernama Sabak. Sabak ni bukan nama betul. Sabak ni ialah nama gelaran, nama sandaran. Nama betul bagi Sabak ialah Abdus Syamsin bin Yasjub bin Ya'rib bin Qahtan. Abdus Syamsin bin Yasjub bin Ya'rib bin Qahtan. Tu nama sebenar bagi orang hak sandang gelaran Sabak tadi. Kenapa dinamakan Sabak, dinisbahkan kepada Abdus Syamsin? Kerana kumpulan ni kumpulan yang gemar dan suka berperang dengan bangsa-bangsa lain. Walaupun mereka ni suka dan gemar berperang, mereka sentiasa peratusan besar mendapat kemenangan dalam setiap peperangan. Dan setiap kemenangan tu pula berhasil merampas banyak barang-barang dan harta-harta rampasan daripada pihak lawan. Sebab itulah Abdus Syamsin digelar sebagai Sabak. Sabak ni pula ada beberapa orang anak. Antara anak-anak dia ialah Himyar. Antara anak-anak dia ialah Kuhlan. Bila sebut nama Himyar, kita ada satu kerajaan di Yaman dulu, kerajaan Himyar. Belajar pendidikan Islam tingkatan 4, siapa ingat? Kita belajar tentang kerajaan Himyar dan kerajaan Ghassaniyah. Baik, Kuhlan. Walaupun demikian, dia ada dua anak ni, Sabak tadi, Himyar dengan Kuhlan, tetapi kebanyakan sebahagian besar kabilah-kabilah yang berada di seluruh Yaman pada waktu tersebut bernaung pada sebuah kerajaan besar yang bernama At-Tababi'ah. Kerajaan besar nama At-Tababi'ah, semua kabilah yang duduk di Yaman bernaung bawah kerajaan ini. Siapa At-Tababi'ah? At-Tababi'ah adik-beradik Himyar, At-Tababi'ah adik-beradik Kuhlan. Dia juga salah seorang anak Sabak tadi. Jadi di kemudian hari, At-Tababi'ah inilah yang kemudian melahirkan keturunan mana? Keturunan Ya'rib bin Qahtan berperang dengan hak kata Arab Al-Ula tadi, Arab Al-Arabah, mereka menang. Jadi mereka menempatkan diri mereka di seluruh kawasan Hijaz dan selatan Jazirah Arabiah pada waktu tersebut. Di kemudian hari, ni cerita ni nak. Di kemudian hari, hak tadi dikalahkan kaum Ad yang pertama, betul. Kaum Ad yang pertama, hak tersisa hujung tu dikalahkan oleh Ya'rib bin Qahtan. Jadi Ya'rib bin Qahtan bangsa Arab yang kedua. Di kemudian hari, keturunan-keturunan yang masih tersisa daripada kaum Ad itu, nama dia kaum Amalikah. Kaum Ad kalah, hak menang Ya'rib bin Qahtan. Di kemudian hari, sisa-sisa Ad hak kalah membentuk satu kerajaan yang besar nama Amalikah. Amalikah lawan Ya'rib bin Qahtan, Ya'rib bin Qahtan kalah. Ya'rib bin Qahtan kalah, naik kerajaan Amalikah, mengembalikan semula kerajaan Ad yang lama, walaupun bukan Ad dulu, Ad yang masih tersisa. Lepas tu tak puas hati,
Ya'rib bin Qahtan ini ada lagi 3 beradik. Ni nak start hak kita sebut tadi. Antara adik-adik Ya'rib bin Qahtan ialah Jurhum bin Qahtan. Ingat nama hak kita sebut depan tadi. Jurhum bin Qahtan. Yang kedua Ad bin Qahtan. Yang ketiga ialah Oman bin Qahtan. Ada Jurhum bin Qahtan, ada Ad bin Qahtan, ada Oman bin Qahtan. Bila 3 beradik menang menentang Amalikah, kaum Ad yang kedua yang masih tersisa, jadi Jurhum ambil bahagian Hijaz. Sebab itulah kita kata tadi keturunan Arab yang kedua punca dia daripada Jurhum, walaupun awal kita sebut Ya'rib bin Qahtan. Yang Ad bin Qahtan ambil satu daerah, satu wilayah, nama dia Asyah ataupun disebut Asyir dengan baris bawah. Asyah ataupun Asyir. Manakala Oman bin Qahtan ambil sempena nama dia itulah, ambil wilayah Oman. Setakat ni pening ke tak pening? Pening sikit-sikit tak apalah, nak suruh nampak dulu. Nak suruh nampak. Jadi keluarlah 3 ni. Jadi hak tujuan kitanya nak ambil Jurhum bin Qahtan. Inilah pemula kepada bangsa Arab yang kedua, dinamakan Arab Al-Aribah. Tetapi sebelum tu suka diperingatkan, kawasan ni di kemudian hari masuk keturunan Nabi Allah Ibrahim kan, menerusi anak dia Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail bukan Arab yang asli. Sebab Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail berasal daripada bumi Babylon, Faddam Aram, di Iraq. Mereka melakukan penghijrahan. Selepas Namrus bakar Nabi Ibrahim tu, Nabi Ibrahim keluar, bawa isteri dia Sarah, bawa anak saudara dia Nabi Lut. Jadi Nabi Lut tu anak saudara Nabi Ibrahim. Lut bin Haran. Haran tu adik-beradik Nabi Ibrahim, pak kepada Lut. Jadi mereka berjalan ke arah Syria, ke arah Lebanon, masuk kepada bawah Kanaan tu, Palestin, Israel sekarang. Mereka masuk kawasan Mesir, jadi kisah Maharaja Mesir rampas Sarah tu nak bagi kita nak jadi adanya Hajar tu. Jadi mereka kemudian Allah tempatkan Nabi Ibrahim, isteri dia di bumi Mekah dengan anak dia Ismail waktu kecil tu. Jadi inilah perpindahan kemasukan Ibrahim dan Ismail. Jadi hak hujung sisa-sisa tadi, hak 9 depan tadi ada satu nama nombor 8 Jurhum Ula. Sebelum wabar tu ada Jurhum Ula. Jadi sisa-sisa terakhir Jurhum Ula yang ada itulah dikatakan dalam satu riwayat Nabi Allah Ismail dulu belajar bahasa Arab yang asli dengan keturunan-keturunan yang tersisa dari Jurhum Ula itulah. Okey, faham? Satu riwayat sebut Nabi Ismail pernah belajar dengan sisa-sisa terakhir keturunan Jurhum Ula yang pertama. Sekarang kita nak pi kepada Arab yang ketiga. Arab yang ketiga disebut Arab Al-Musta'rabah. Arab Musta'rabah ni bukan betul-betul Arab. Maksudnya dia ni Arab yang diterapkan, Arab yang dijadikan, Arab yang diasimilasikan. Kita nak kata apa? Macam kita ni duduk di Malaysia, orang Melayu tak? Tiba-tiba mari satu bangsa lain pendatang, dia pun rupa lebih kurang kita, duk cakap bahasa Melayu, akhirnya kita pun panggil dia Melayu juga, padahal bukan Melayu. Nak bagi senang nampak lagu itulah. Maksudnya dia ni dimelayukan, dijadikan Melayu, bukan hak betul-betul pure Melayu. Jadi contoh macam Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tu Arab Musta'rabah, yang mereka ni datang kemudian daripada Arab yang tertua dan Arab yang kedua tadi. Jadi dinamakan Arab ini sebagai Arab apa? Arab Al-Ismailiyah, daripada keturunan Nabi Allah Ismail, yang di bawahnya kemudian lahirnya Adnan. Adnan ni siapa? Kalau kita tengok silsilah Nabi Muhammad naik, kita akan bertemu dengan satu nama Adnan. Kan kita selalu duk bernasyid tak? Shalla alaikallah ya Adnani. Adnan tu lah tu. Adnan tok Nabi, anak-anak keturunan Nabi Allah Ismail dulu.
Jadi waktu Nabi Ibrahim ni tengok anak dia Ismail dah mula membesar, Nabi Ibrahim mengahwinkan anak dia Nabi Ismail ni dengan seorang perempuan, anak kepada Mudah. Mudah ni bapa mertua Nabi Ismail daripada suku Jurhum. Bukan Jurhum ula, Jurhum yang terkemudian dah. Nama isteri Nabi Allah Ismail Al-Halah. Halah binti Al-Haris bin Amru Al-Jurhumi. Halah binti Haris bin Amir Al-Jurhumi. Jurhum ni bermaksud dinisbahkan dia di kalangan bangsa-bangsa Jurhum. Jadi dulu dia belajar bahasa Arab dengan Jurhum ula, sekarang isteri dia pun Jurhum yang kemudian, Jurhum yang seterusnya. Jadilah bangsa ini dianggap sebagai bangsa Arab musta'rabah. Jadi keturunan inilah yang melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita tengok dah kedatangan kawasan-kawasan Jazirah Arab ni, terutamanya Nabi Hud alaihi salam di kawasan yang bernama Al-Ahqaf. Kalau Nabi Saleh tu ada juga Al-Quran rakam tempat dia Al-Hijr. Kan dalam Quran ada surah Al-Ahqaf, tempat Nabi Hud dengan kaum dia Ad. Dalam Quran juga ada satu surah nama Al-Hijr. Alif Lam Ha Jim Ra tu. Tu tempat Nabi Allah Saleh. Selain Al-Hijr, dia dinamakan Wadi Al-Qura. Wadi Al-Qura. Okey. Habis tentang sejarah, kita nak masuk cerita Nabi Nabi Hud. 848 boleh pergi lagi tak? Boleh pergi? Okey, kita pergi. Dalam Al-Quran, Allah menyebut nama Nabi Allah Hud 7 kali. Buka selak belik Al-Quran, Allah sebut nama Nabi Allah Hud 7 kali dengan nama Hud. Tetapi kisah-kisah yang berkaitan Nabi Allah Hud dengan kaum dia banyak bertebaran. Contoh, dalam surah Hud sendiri ada kisah dia dalam ayat 50 ada, ayat 53 ada, ayat 58 ada, ayat 60 ada, ayat 89 ada. Semua ayat tadi baik 50, 53, 58, 60, 89 rujuk surah Hud. Dalam surah Asy-Syu'ara ada kisah dia dalam ayat 124. Dalam surah Al-Ahqaf ada ayat dia 21, 22, 23, 24, 25. Dalam surah Al-A'raf ada ayat 65, 66, 67, 68, 69. Bahkan kisah tentang azab yang diterima oleh kaum Ad, kaum Nabi Hud ni juga ada dalam surah As-Fussilat ayat 16. Baik. Sekarang kita pergi kepada salah satu paksi paling besar yang Allah rakam dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf tempat kaum Nabi Allah Hud, kaum Ad. Dalam ayat 21, 22 dan 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wazkur akha Adin iz anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nuzuri min baini yadayhi wa min khalfihi. Baik, kita berhenti dulu setakat tu, tak habis lagi ayat 21. Kita tengok terjemahan dan makna-makna dia. Wazkur akha Adin, dan ingatlah tentang kisah saudara bagi kaum Ad. Saudara bagi kaum Ad di sini merujuk kepada Nabi Allah Hud alaihi salam. Dia termasuk di dalam golongan kaum Ad, didevelkan, dispesifikasikan oleh Allah dengan lafaz akha Adin. Saudaranya kaum Ad, Nabi Hud. Iz anzara qaumahu bil ahqaf. Yang mana ketika dia memberi inzar, memberi peringatan dalam bentuk penyeruan dakwah kepada kaum-kaumnya di satu kawasan, satu tempat, satu lembah yang bernama Al-Ahqaf. Sekarang kita nak hurai tentang Al-Ahqaf.
Sekurang-kurangnya ada 4 pandangan ulama tentang Al-Ahqaf. Yang pertama ialah pandangan Ibnu Zaid. Apa kata Ibnu Zaid tentang kalimah Al-Ahqaf dalam ayat ni? Dia sebut Al-Ahqaf ialah satu kawasan yang banyak di dalamnya bukit-bukit padang pasir. Maksud Al-Ahqaf ialah satu kawasan yang banyak di dalamnya, banyak padanya bukit-bukit padang pasir. Satu, ni pandangan Ibnu Zaid. Pandangan yang kedua seorang ulama besar iaitu Ikrimah. Kata Ikrimah, selain daripada bukit-bukit pasir, Al-Ahqaf juga merujuk kepada makna gua-gua yang berada di padang pasir tersebut. Selain daripada padang pasir tu, hak base, termasuk juga Al-Ahqaf gua-gua yang terdapat di padang pasir tersebut. Tu kata Ikrimah. Ada satu pandangan yang dinisbahkan kepada khalifah yang keempat, iaitu imam yang keempat disebut sebagai siapa? Khalifah keempat? Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan Al-Ahqaf ni ialah nama sebuah lembah. Al-Ahqaf nama sebuah lembah yang terdapat di Yaman. Dia juga dikenali sebagai Barhut. Ni saya malas nak kontroversikan untuk dikaitkan dengan isu Telaga Barhut. Pernah dengar? Kisah Telaga Barhut tak didiskusikan, diperkatakan, diperdebatkan di kalangan agamawan, akademi Islam. Tu biarlah. Kita tinggal dulu tang bab Telaga Barhut. Jadi dikatakan Telaga Barhut inilah dicampakkan roh-roh manusia yang kafir menurut definisi riwayat tersebut. Tapi wallahu alam, betul tak kalam ni datangnya daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Tapi kalau kurang percaya dan yakin, boleh rujuk pandangan ini dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsiran tentang ayat surah Al-Ahqaf 21 tentang kalimah Al-Ahqaf tadi. Pandangan seterusnya Imam Qatadah. Imam Qatadah kata Al-Ahqaf ni merujuk kepada satu wilayah di Yaman yang mana dia ni di pesisiran padang pasir, sebuah wilayah yang bernama Asy-Syahr. Ingat tak kita sebut tadi tentang 3 beradik tadi? Jurhum, Ad dan Oman. Ad dia dapat satu wilayah nama Asy-Syahr. Jadi betul lah kalau kata Ahqaf ni bersebelahan atau berdekatan dengan Asy-Syahr. Dalam sunan-sunan yang banyak, selain daripada 2 sahih Bukhari dan Muslim, kita ada Sunan Abu Daud, kita ada Sunan Tirmizi, kita ada Sunan Nasa'i, kita ada Sunan Ibnu Majah. Dalam salah satu riwayat dalam Sunan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah mendatangkan satu bab. Bab dia berbunyi, apabila seseorang berdoa, hendaklah dimulakan dengan dirinya sendiri. Satu bab, bawah bab tu, apabila seseorang berdoa, hendaklah dimulai dengan dirinya sendiri. Maksudnya hadis-hadis di bawah tajuk dan bab tu, kita ni disarankan atau digesa dalam agama, kalau nak berdoa, doa untuk kita dulu, lepas tu baru doa untuk ramai-ramai atau untuk umum. Apa berkaitan dengan Al-Ahqaf? Sebab ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat besar Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Yarhamunallah wa akha adin. Yarhamunallah wa akha adin. Moga-moga Allah merahmati kita semua dan moga-moga Allah juga merahmati saudaranya kaum Ad. Siapa saudara kaum Ad? Merujuk sebenarnya kepada Nabi Allah Hud alaihi salam. Tu yang saya bawa hadis Ibnu Majah tentang ni, nak kaitkan dengan kalimah akha adin tadi. Moga-moga Allah merahmati kita dan Allah juga merahmati saudaranya kaum Ad, iaitu
Nabi Hud alaihi salam. Wa qad khalatin nuzuru. Sesungguhnya telah datang terdahulu beberapa orang pemberi peringatan, min baini yadaihi wa min khalfihi, yang sebelumnya dan sesudahnya. Maksudnya sebelum datang Nabi Hud ini ada beberapa orang nabi dan rasul, mungkin yang kita tak kenal, mungkin yang kita tak ketahui, mungkin tak tercatat nama-namanya daripada sekalian banyak 313 rasul, mungkin sekalian banyak daripada 124,000 orang nabi. Sebelum Hud ni dah datang pada mereka utusan-utusan Allah yang datang memberikan peringatan terhadap mereka. Bukan kata sebelum Hud, selepas Hud pun wa min khalfihi, Allah datangkan utusan-utusan, mungkin daripada Nabi, mungkin daripada Rasul, untuk sentiasa memberi peringatan bagi manusia-manusia yang ingkar dan manusia-manusia yang lalai. Allah ta'budu, macam mana ayat dia tu? Cuba tengok. Saya lupa ayat 21 tu. Wa min khalfihi Al-Aqaf ayat 21. Wa qad khalatin nuzuru min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah. Alla ta'budu illallah. Maksudnya janganlah sesekali kamu menyembah, memperhambakan diri, mengibadatkan diri kecuali hanya kepada Allah. Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Sesungguhnya aku ni khawatir, aku ni takut akan datang kepada kamu satu hari yang didatangkan Allah bersamanya azab yang besar. Sebab apa Nabi Nuh diutuskan kepada kaum Ad? Kalau zaman Nabi Nuh dulu dah ada konteks penyembahan berhala. Zaman Nabi Hud benda ni masih lagi berterusan. Cuma nama berhala saja berbeza. Kalau zaman dulu ada nama apa? Ada nama Ya'uq, ada nama Yaghus, ada nama Nas, ada nama Suwa. Kalau zaman Nabi Hud ni ada 3 berhala yang paling besar dan paling popular. Yang pertama nama dia Syada. Berhala zaman Nabi Hud yang pertama nama Syada, berhala yang kedua nama Syamud, berhala yang ketiga nama Haba. Syada, Syamud dan Haba. Inilah berhala-berhala yang disembah oleh manusia-manusia pada zaman Nabi Hud alaihi salam. Ada di antara berhala ni dibuat daripada batu. Ada berhala ni dibuat daripada tongkol-tongkol dan pokok-pokok kayu. Jadi atas sebab itulah mereka ini dibinasakan oleh Allah. Sementara sebelum ni kita dah tengok pada ayat tadi, Allah dah bagi banyak nikmat pada mereka. Dari sudut kebesaran tubuh badan, dari sudut kesihatan tubuh badan, perawakan yang menarik, perwatakan yang menarik, mempunyai perindustrian, teknologi, membina bangunan, membina istana, benteng-benteng yang hebat. Tentu kita masih ingat dalam surah Al-Fajr yang tu imam baca waktu-waktu subuh. Al-Fajr ayat 6 hingga 8. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Tu cerita Nabi Hud dengan kaum dia tu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak pernah melihat dan memperhatikan bagaimana Allah telah memperbuat dan melakukan terhadap kaum Ad? Ad ni kaum siapa? Kaum Nabi Hud tadilah. Irama zatil imad, iaitu bandar ataupun wilayah Iram yang di dalamnya terdiri bangunan-bangunan, tiang-tiang, benteng-benteng yang besar, hebat dan kokoh-kokoh. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad,
yang mana sebelum ini tidak pernah ada misal, tidak pernah ada percontohan, tidak pernah ada seumpama fil bilad, di mana-mana negeri sebelum ni. Maksudnya mereka sebagai pemula, mereka ada kehebatan, mereka ada jentera teknologi tersebut. Ni kehebatan kaum Ad. Tapi sayangnya mereka lupa, sayangnya mereka lalai, sayangnya mereka alfa terhadap peringatan yang didatangkan melalui utusan dia yang namanya Hud. Kalau kita baca satu jurnal bahasa Perancis nama Am Interesse, bahasa Perancis, saya betul lahjah saya sebut bahasa Perancis itu betul ke tak tu? Saya sebut atas ejaan tu. Am Interesse. Dalam tu disebutkan dahulu bagaimana hubungan, kenapa Allah membinasakan dua tempat, satu nama Iram, satu nama Ubar. Iram dan Ubar ni ada duduk dalam wilayah Al-Ahqaf tu lah. Dikatakan mereka menerima ujian, mereka menerima kemurkaan, mereka menerima kemarahan Allah ni dalam bentuk angin ribut padang pasir. Yang mana mereka menemui di bawah timbunan padang pasir itu adanya kota-kota yang hebat ni. Tapi pasal apa kita tak bertemu, kita tak berjumpa? Sebab tebal padang pasir akibat kemurkaan Allah dulu setinggi 12 meter. 12 meter tinggi mana? Kalau sini sampai hujung tu berapa meter? 15. Maksudnya bawah sikit. Kita kata ambil lah para hak alang yang bawah sikit tu. Maksudnya tertimbus kota mereka setinggi rimbuk padang pasir 12 meter. Allah mari dalam bentuk kemurkaan dan kebinasaan tersebut. Satu lagi pada tahun 1990, NASA Amerika buat satu kajian. Bila mereka suluh di bawah timbunan padang pasir tersebut, mereka menemui himpunan kota-kota besar, benteng-benteng yang kukuh, tiang-tiang yang hebat, yang sama seperti saya sebut tadi. Mereka menemui satu kawasan yang dipenuhi dengan irrigation, saluran-saluran air ke kawasan pertanian, dan diperkirakan oleh mereka sekurang-kurangnya besar irrigation tersebut mampu untuk menampung 200,000 manusia yang wujud pada waktu tersebut. Maksudnya mereka adalah sebuah, kita kata, ketamadunan yang besar, sebuah ketamadunan yang hebat. Tetapi ingat, kemurkaan daripada Allah membataskan segala-galanya kelebihan dan nikmat tersebut. Kita bernasib baik menjadi umat Nabi Muhammad. Kalau nak kira hari ni, banyak dosa dah kita buat. Dosa hak Nabi Nuh, orang lani buat. Dosa hak zaman Nabi Hud, orang lani dah buat. Dosa hak zaman Nabi Lut, orang lani dah buat. Dosa hak zaman Nabi Ibrahim, Nabi tu, Nabi ni, kita buat. Tetapi Allah masih sayang kita kerana tampanan doa-doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita ni ditangguhkan dari sudut kebinasaan dan kemurkaan Allah. Allah bagi juga, bukan tak bagi langsung. Ada tempat-tempat Allah bagi, ada tempat-tempat Allah tangguhkan dulu, ada tempat-tempat dia tengok dulu, kok rasa nak berubah, kok rasa nak bertaubat. Tapi inilah peringatan-peringatan. Jangan ingat kita duk buat maksiat lah ni, kita duk buat dosa, Allah tak balas. Oh, Allah sayang lagi kat kita. Memang Allah sayang makhluk dia, tetapi Allah lebih sayangkan makhluk-makhluk yang ikut perintah-perintah dia. Allah masih sayangkan makhluk-makhluk yang meninggalkan larangan-larangan dia. Okey, sambung ayat yang seterusnya. Ayat 22. Qalu ajitana lita'fikana an alihatana. Apa kata dia? Bila Nabi Nuh datang jumpa dengan kaum dia Ad ni, qalu, mereka kata apa dekat Nabi Allah Nuh? Ajitana lita'fikana an alihatana. Adakah kamu Nuh datang menemui kami ini semata-mata untuk memalingkan kami supaya kami ini tidak lagi menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maksudnya
Adakah kamu datang ni nak cakap dekat kami, nak dakwah pada kami, nak seru pada kami, nak saran pada kami supaya berhenti atau memalingkan kami daripada sembah Tuhan-Tuhan kami yang namanya Syada, Syamuk dan Aba tadi. Kalau kami tak mau juga dengar dakwah kamu, kami tak mau juga seruan kamu, kamu nak kata apa? Nak kata ada ancaman daripada Allah, nak kata Allah murka pada kami. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Datangkanlah kemurkaan tersebut, datangkanlah bala tersebut sebagaimana yang kamu janji dan ancamkan pada kami sekiranya kamu termasuk di kalangan orang-orang yang benar. Oh, dia buat ayat lagu tu. Seolah-olah Nabi Nuh ni selalu sebelum ni cakap bohong lah. Dia anggap Nabi Nuh ni cakap dusta lah. Dia anggap Nabi Nuh saja-saja nak mempermainkan mereka lah. Atau mereka anggap Nabi Nuh ni nak memperolok-olokkan mereka. In kunta minas sadiqin. Ni perkataan-perkataan terhadap Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu. Jadi seolah-olah mereka meminta disegerakan bala tersebut. Seolah-olah mereka mencabar. Seolah-olah mereka nak dan berhak untuk terima tu kalau Nabi Nuh ni benar-benar di kalangan orang yang tidak berbohong dan tidak berdusta. Qala, apa kata Nabi Nuh dalam ayat 23? Innamal ilmu indallah. Sesungguhnya hal tersebut, ilmu di sini bermaksud pengetahuan, maklumat dan information tentang kamu, hanya Allah lah yang maha mengetahui. Dan kalaulah Allah berkehendak nak menyiksa kamu, nak memusnahkan kamu, nak membalakan kamu, itu lebih berhak pada Allah. Itu dalam ilmu Allah, dalam pengetahuan Allah. Ayat seterusnya kata apa? Wa uballighukum ma ursiltu bihi. Bagi aku hanya sebagai penyampai kepada kamu dengan apa-apa yang diutuskan aku dengannya. Bab hak nak musnah, bab hak nak bala, bab hak nak marah, bab hak nak murka, bab hak nak bagi ancaman, tu hak Allah, tu ilmu Allah, tu pengetahuan Allah. Tapi tugas aku sebagai utusan dia, yang aku ni nama Hud, Nabi dan Rasul, aku ni berhak untuk menyampaikan, mendakwahkan, menyerukan supaya kamu ini tidak menerima bala-bala dan ancaman tersebut. Jadi dah kamu tak mau dengar, nak kata apa lagi? Apa kata Nabi Hud? Walakinni arakum qauman tajhalun. Tapi bagi aku duk tengok geng-geng kamu ni terdiri daripada orang-orang yang jahil. Aku duk tengok kamu ni nampak orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kurang akal, orang-orang yang lemah akal. Tak boleh nak fikir lagi ke nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kamu? Apakah ini balasan yang patut kamu campak dan berikan kembali kepada Allah dalam bentuk mempersekutu dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala? Yang patut kamu buat ialah menyembah dan memperibadatkan diri kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, mentauhid dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 24 cerita lagi. Ayat 25 kita tengok. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Sesungguhnya Allah telah menghancurkan setiap dan segala sesuatu yang berhak untuk dihancurkan. Bi amri rabbiha, dengan saranan dan perintah daripada Allah. Hancur habis. Sekelip mata saja Allah buat. Kalau Allah nak bala, kalau Allah nak marah, kalau Allah nak murka, kalau Allah nak binasakan satu-satu kaum. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Yang jelas, yang nampak tidaklah kelihatan kecuali hanya bekas-bekas dan tapak-tapak kota-kota, rumah-rumah dan benteng mereka semata-mata. Kazalika najzil qaumal mujrimin. Begitulah pembalasan dan peringatan kepada kaum-kaum ataupun mereka-mereka yang melakukan dosa terhadap ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok di sini,
Dalam ayat ni saja, dia ada lagi dalam surah Al-A'raf, dia ada lagi dalam surah Asy-Syu'ara, dalam surah Hud. Malam ni kita cuma baca beberapa ayat dan insya-Allah kita akan sambung Hud 2.0. Bulan puasa dah tak? Tak dah lah, mungkin lepas puasa kita akan sambung. Kita dah dapat satu clue, kita dah dapat satu bayangan bahawa kaum Ad ini, reverse balik, adalah kaum yang banyak diberi kenikmatan oleh Allah. Dari sudut perawakan, dari sudut perwatakan, dari sudut fizikal, dari sudut jisim, dari sudut tubuh badan, dari sudut ilmu pengetahuan, dari sudut kemodenan, dari sudut teknologi. Tetapi semua itu tidak bermakna dan bernilai sama sekali sekiranya hal-hal yang berkaitan fizik dan keduniaan tadi tidak digunakan sebetul-betulnya, tidak digunakan sepenuh-penuhnya, tidak digunakan sebaik-baiknya untuk mencapai keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan untuk kita pada hari ini, walaupun mungkin Allah beri kepada kita dari sudut ketampanan wajah, dari sudut kejelitaan muka kita, dari sudut kesihatan tubuh badan, dari sudut mungkin taf, mungkin besar, mungkin segak, dan Allah bagi kekayaan-kekayaan dan kenikmatan lain. Allah bagi kita rumah besar, Allah bagi kita kenderaan yang bagus, kereta besar, Allah bagi isteri cantik dan jelita, Allah bagi anak-anak yang sehat, Allah bagi persekitaran yang bagus, tapi itu tidak bermakna dia adalah suatu jaminan untuk kita melakukan keingkaran, untuk kita melakukan penderhakaan, untuk kita melakukan penentangan terhadap Allah. Tetapi setiap nikmat tersebut seharusnya dibalas dalam bentuk kesyukuran, dalam bentuk meminta rahmat dan pengampunan yang berterusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bimbang kemurkaan dan amarah daripada Allah boleh menimpa sesiapa saja yang terlupa setiap peringatan-peringatan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Letih dah ni. Saya kira cukup ada malam ni lah. Kita sambung ayat-ayat yang lain insya-Allah pada sesi yang kedua, iaitu Hud 2.0. Jadi akhir kalam malam ni saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amidha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.